أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saudara jemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan kekasih Allah yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini. Dan insya-Allah pengajian kita di muka surat yang ke-45. Yang 45 tajuknya ialah tanggungjawab yang timbul dari pengucapan kalimah syahadah. Maknanya selepas selesai sahaja kita mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu, apa perkara-perkara yang perlu kita laksanakan sebagai suatu tanda peralihan kita daripada seorang yang tidak muslim kepada muslim. Sudah tentu di sana ada beberapa perkara yang mesti kita laksanakan supaya kita ini dapat seimbang ataupun kita dapat menyamakan apa yang kita sebut dengan apa yang bakal kita laksanakan dalam urusan kehidupan kita nanti, ya, insya-Allah. Baik. Muka surat 45, tanggungjawab yang timbul dari pengucapan kalimah syahadah. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian, baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain dari masalah ini. Itu dah kita sebut dah, ya, di antara dua kalimah yang disebut sebagai satu rantaian, ya, kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya penyucian diri kita daripada segala pegangan terhadap adanya Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keduanya iaitu pengiktirafan kita yang sebenar-benar kepada Rasul junjungan akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya pengarang kitab nak mengajak kita kepada satu perkara lagi. Apa yang perlu kita laksanakan selepas mana pengucapan itu berlaku? Anda mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan anda dan Tuhan daripada segala sesuatu. Apakah artinya ini? Ini berarti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri, tetapi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri, juga mata anda, telinga anda dan seluruh anggota badan anda, semuanya hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sawah yang anda bajak, kerbau atau sapi yang membantu anda bekerja, harta benda dan barang-barang yang ada anda manfaatkan itu, semua itu bukanlah milik anda sendiri. Segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan telah diberikan kepada anda sebagai pemberian. Ini cerita jelas dah ni. Maknanya apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ini tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dan kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila sebut nikmat ni, ada dua perkara. Yang pertamanya pemberian. Nikmat pemberian
Satu perkara seperti mana kita dapat rezeki. Rezeki itu habis-habis gitulah. Nah, kalau masuk dalam badan tu kita dengan baca doanya, kalau kita makan, kita minum, baca doanya, insya-Allah. Nah, perkara itu akan jadi manfaat kepada kita. Nah, dengan zikrullahnya kita ingat kepada Allah Subhanahu taala yang beri rezeki. Itu maknanya pemberian. Satu lagi nikmat juga, tapi secara pinjaman. Pinjaman ini akan Allah Subhanahu taala ambil balik. Dan antara pinjaman yang paling besar nikmat kehidupan kita tu. Itu nikmat besar. Dah, sebagaimana Allah Subhanahu taala memberikan nikmat dan peluang hidup kepada kita, maka di sinilah di saat ini untuk kita berbakti kepada Allah Subhanahu taala, mencari sebanyak mana mungkin bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu taala di alam akhirat nanti. Nah, Allah beri kehidupan. Orang beriman ada kehidupan dia. Orang tak ada beriman pun ada kehidupan dia. Allah beri belaka. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ya bila tarikh hidupnya, bila tarikh matinya. Cuma disembunyikan daripada pengetahuan diri insan itu sendiri. Nah, maknanya Allah nak kepada kita ni yakin dan beriman dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita, walaupun perkara itu perkara ghaibiyat, perkara yang ghaib, tak tahu, tak nampak pun, ya. Kita sendiri tertanya-tanya bila. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak dah beri nikmat kepada manusia ni. Bila kita menyedari tentang perkara ini dan kita meletakkan pengiktirafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selaku Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang disebut oleh pengarang kitab kita tadi nak sebut kepada kita hak majikan paling besar, dan kita bekerja di bawah majikan yang paling besar. Kalau bekerja dengan manusia ni, kalau kita dengan satu-satu firma ataupun satu-satu institusi, kadang-kadang dia ada had dah. Dia tentu dah had. Sebulan kamu akan dapat sekian. Kalau kerja dengan makan gaji. Kalau kerja sendirian tu sendirilah. Cuma yang disebutnya bila mana kita menjadi makhluk ataupun hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan kita tu melalui kalimah syahadah tu, letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk kita bergantung, dan dialah tempat untuk beri segala suruhan yang kita kena laksanakan. Tuhan Maha Besar. Kita tak boleh lawan Tuhan ni. Kalau kita lawan Tuhan ni, maknanya kita sudah membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak molek pula dengan Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kepada kita. Tak terhitung ni. La nuhsi sanaan alaika kama asnata ala nafsi. Kalau kita nak puji apa yang Allah SWT bagi ni, tak mampu kita nak puji. Kita nak kira satu persatu. Allahu Akbar, banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nikmat kehidupan, nikmat kita berada di dalam agama Islam, nikmat kita Allah campakkan nur iman, cahaya iman. Dan alhamdulillah melalui Islam dan iman itu kita boleh laksanakan amalan-amalan seperti mana yang telah dibimbing dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana baginda sendiri pun terima arahan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni selaku hamba, kita hidup atas muka bumi ni, kita ingat bahawa kita ni manusia sahaja. Apa yang ada atas muka bumi ni pinjaman, bukan hak milik kita tadi. Itu dia sebut tadi, ya. Jadi hidup kita ni bukan hak milik kita. Kita yang tentukan. Aku nak hidup 70 tahun lagi. Kalau kita diberi peluang, berapa tahun kita hidup? Cakap apa? Ada hidup 150 tahun lagi, Ustaz. Minta 150 tahun lagi. Oh, dak ramuk. Mau tahu? Tak apalah. Pasal apa? Sebab hidup tu kita yang empunya. Kita yang miliki kehidupan tu. Jadi kita boleh laisi berapa-berapa pun. Berapa sikit sangat kita minta lebih sikit. Pasal apa? Sebab kita yang tentukan kehidupan tu. Tapi bila mana kehidupan itu Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, jadi setakat mana hak kita sempat berada atas muka bumi, itulah waktunya. Jadi baginda Rasulullah SAW datang kepada umat manusia, nak khabar kepada umat manusia, benda yang kita kena buat.
Takkan duduk saja-saja atas muka bumi ni 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, sampailah kepada usia kita nak menghembuskan nafas yang terakhir. Nak tutup mata dah, buka-buka dah. Nah, sampai saat itu apa yang kita kena buat? Tak ada benda pun. Nah, Allah suruh kita hidup di atas muka bumi. Ya. Lepas tu hanya untuk cari nafkah hidup daripada awal pagi sehinggalah kepada waktu petang. Naik kepada waktu malam, bertemu balik dengan waktu siang. Pasal apa? Nak carinya rezeki, nafkah hidup. Dah, carilah, tak ada masalah. Cuma Allah SWT kata, dalam urusan kehidupan kamu ini, wahai seorang manusia, wahai seorang hamba Allah SWT, tunaikanlah apa yang kami serukan kepada kamu untuk kamu laksanakan. Sebab tu bila kita mana teliti dalam rukun Islam yang 5 itu, selepas mana pengucapan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perkara yang utama selepas daripada itu ialah solat. Solat 5 waktu sehari semalam, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tambah lagi Ustaz, tambah lagi waktu kita bertahajud kepada Allah SWT. Bangun di 1/3 malam untuk kita memperhambakan diri kepada Allah SWT. Nah, yang ni Allah kata, bila mana aku sudah redha kepada kamu, mu tak usah bimbanglah pasal ganjaran tu. Nah, yang ganjaran ke, macam kita kerja ada gaji, ada allowance, ada bonus OT dan sebagainya. Nah, dapat tu. Cukup bulan lah aku dapat dah bajet berapa banyak boleh dapat. Nah, tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi sesuatu kebaikan kepada umat manusia yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata perkara ini kamu tak mampu nak bilang. Nah, kalau disebut satu kirat tu sebesar gunung Uhud, satu kirat. Dah kalau 2 kirat dapat, maknanya 2 gunung Uhud. Nah, yang mana pernah sampai ke Madinah boleh tengok macam mana gunung Uhud tu. Untuk satu kirat, satu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni Allah kata tidak ada had untuk aku beri kepada kamu. Syarat kamu selaku manusia, kamu kena tahu kedudukan kamu di atas muka bumi ini selaku hamba Allah. Walaupun kamu ini sebagai seorang pemerintah, walaupun kamu sebagai seorang yang berautoriti di dalam sesebuah negara, tetapi kena ingat, kamu kena ikut hukum akam Allah. Kamu kena ingat undang-undang Allah. Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang aturkan tiap-tiap perkara untuk kebaikan manusia. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Nah, ya, khabiran basira, yang Maha mengetahui, pakar, khabir. Basir, yang Maha melihat, tahu akan apa yang manusia ni perbuat. Disebabkan itulah maka suatu saranan daripada pengarang kitab kita ini supaya kita muhasabah balik diri kita ni, tengok balik, cek kita balik. Nah, ya, yang mana kehidupan kita ni kehidupan yang sementara sahaja, tak kekal lama pun. Nah, manusia yang mengaku dia hidup kekal lama pun akhirnya akan kembali juga kepada Allah. Cuma yang kita nak persoalkan, bagaimana cara kita nak kembali nanti. Adakah kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita gembira untuk bertemu Allah, ataupun dalam keadaan kita bertemu Allah dalam keadaan kita rasa, ya Allah, kalau boleh panjangkan umur aku, biar aku buat kebaikan-kebaikan dulu, barulah matikan. Seolah-olah kita menyesal dan kita rasa putus asa dengan kehidupan. Pasal apa? Balik dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak nak tengok kita. Dua jalan je. Nah, ulama pun sebut dua perkara sahaja manusia ni hidup atas muka bumi. Sama ada jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Dalam surah Insan disebut, inna ja'alnahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, sesungguhnya aku telah jadikan kepada kamu jalan-jalan untuk kamu lalui. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada kamu ni
nak jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun nak jadi orang yang kufur. Apa maksud syukur, tuan-tuan? Maksud syukur ialah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang ketiganya kita tinggalkan apa yang tegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Itu makna syukur. Kalau sebaliknya, maka kita jadi orang kufur, kita jadi orang tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, ya? Sebab tu ada perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang tak ada iman. Orang yang beriman, perkara kewajipan memang dia akan buatlah, insya-Allah. Nah, mudah-mudahan gitulah. Nah. Kemudian cara hidup dia, cara hidup yang banyak memberi manfaat kepada dia, iaitu rasa hadir diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia rasa seronok dan sayang dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dia mudah untuk melaksanakan kebaikan. Dia mudah untuk melakukan amalan-amalan yang boleh memberikan kesukaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buat sesuatu, Allah suka kepada perbuatan dia. Nah, bila tengok kepada sesuatu, Allah suka nak tengok kepada dia. Nah, jadi jalan yang dikatakan kesyukuran ini nak kita letakkan dalam diri kita. Tengok diri kita, alhamdulillah Allah bagi kesihatan kepada aku. Pasal apa? Allah nak kita suruh kita berbakti lah. Nah, gunakan apa yang ada pada diri kita itu untuk kita luangkan untuk Allah SWT. Ada waktu untuk kita buat untuk Allah SWT. Jangan kerana kita tubuh badan yang sihat dan sebagainya, kita tak ingat kepada Allah SWT. Makan rezeki Allah, dapat nikmat daripada Allah SWT, tetapi nak ingat Allah SWT jauh sekali. Nak suruh sama-sama, marilah kita berjemaah bersama di masjid di surau. Oh, awak pergi dululah. Nah, saya ni ada kerja, sibuk urusan. Sibuk manjang. Memang manusia ni kehidupan dia tak lari daripada kesibukan. Dan yang kesibukan paling bahayanya apabila seseorang itu dia sibuk dengan dunia dia sampai dia lupa kepada urusan Allah. Dia lupa kepada urusan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Nak sampaikan urusan-urusan Islam kepada sesama masyarakat. Kita nak tengok ahli Korea kita ni sama-sama dapat kebaikan daripada Islam. Orang ni sampai kepada orang ini tentang kebaikan, orang ni sampai kepada orang ini, alhamdulillah, baiknya. Dan bila berlaku keadaan ini, Allah kata aku suka sangat tengok. Pasal apa? Tiap-tiap individu manusia memainkan peranan. Untuk apa? Untuk menggerakkan jiwa manusia sedar kepada Allah SWT. Nah, comelnya kejadian kita ni. Nah, Allah buat molek dah. Kepalanya disusun di atas, kemudian badan, kemudian kaki di bawah. Nah, ya, kalau kaki duduk di atas, mana kau punya? Nah, jalan pakai kepala kita. Nah, tapi Allah Maha bijaksana, buat dengan keadaan sempurna. Tak ada ruang bagi manusia ni nak cela Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ruang sebenarnya. Tapi ada juga di kalangan manusia yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, suka nak buat sesuatu perkara yang membelakangi Allah SWT. Allah dah ciptakan demikian. Ubah. Tak mahu jadi begini, buat begini. Dah, hak molek dah. Ya, dengan keadaan yang Allah SWT bagi, dari sudut fizikalnya, ubah. Supaya nampak lain. Dah, ya. Kalau hak perubatan tu lain kot cerita. Harus. Dah, ni hak yang tidak ada benda-benda pun. Dah memang comel dah, molek dah. Dah, ya. Macam-macam perkara lah. Kalau nak sebut tu banyak lah. Ya. Jadi Allah SWT jadikan jalan kepada manusia ni supaya kamu tengok. Nak duduk dalam golongan mana kita nanti, tuan-tuan, muslimin dan muslimat? Nak duduk dalam golongan yang sentiasa bersyukur kepada Allah, ataupun kita jadi manusia-manusia yang lupa kepada Allah SWT? Ingat, tuan-tuan. Nah, kalau kita menjadi umat manusia ataupun hamba Allah SWT yang sentiasa memikirkan keadaan diri dia ni yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ingat apa yang diperolehi bukan milik kita ni. Kita hanya menumpang di bumi Allah. Kita hanya meminjam daripada apa yang Allah SWT benarkan kepada kita untuk kita lakukan. Sampai masa Allah SWT minta balik. Bila minta balik dalam keadaan baik, sudah tentu orang ini akan bahagia. Kalau minta balik dalam keadaan yang tidak seperti mana yang diharapkan oleh Allah SWT, sudah tentu Allah rasa duka cita dengan kita. Hak tu Allah. Kita sendiri akan rasa menyesal. Kenapalah aku hidup di dunia dulu, sebelum aku mati aku tak buat perkara yang Allah SWT suruh. Itu bab pinjaman. Macam kita lah, meminjam kenderaan kawan kita. Pinjam jap pergi Kuala Lumpur. Maka mak pun bagi, tak ada masalah. Kawan baik, kawan rapat, bagi. Sudah selesai urusan di Kuala Lumpur, balik beri dalam keadaan baik. Dapat tambahan pula, minyak penuh pula bagi. Mana keadaan sahabat kita? Suka tak? Suka? Mak, bagi banyak ni. Dah lama bagi hak dah, hak sewa ni. Kereta lagi mau bagi minyak penuh. Oh, suka sangat. Maknanya orang ni akan ingatlah jasa kita. Tetapi kalau kita pulangkan kenderaan tersebut kepada sahabat kita ni, hak beri pinjam kepada kita ni, dia dah sanggup dah beri pinjam kepada kita. Tapi bila kita memulangkan balik apa yang kita pinjam tadi dalam keadaan yang tak teratur, penuh sampah lah kereta, dah makan benda, makan cekedi, makan kuaci, macam-macam benda, dah lekat situ, lekat sini, dah apa mudah buang mak tak ada masa. Tak ada masa. Maka orang ni kata, malah dah aku nak beri pinjam lepas ni, mutasa minta lah, mutasa nangis lah, mutasa nak merayu lah, aku tak mau beri dah. Hak tu urusan kita dengan manusia. Hak kita kata urusan kita dengan Allah SWT di akhirat esok. Kalau kita pulang kepada Allah SWT, dibangkitkan dan kita dihimpunkan di alam mahsyar nanti, Allah SWT rindu nak tengok kita. Maka Allah SWT jemput, marilah hamba-hambaku duduk di hadapanku. Pada hari ini tidak ada naungan menaikkan naungan Allah SWT. Kamu duduk di bawah naungan itu. Seronok tak? Seronok lah. Dapat ganjaran sebelum kita melangkah ke syurga Allah SWT. Allah dah jemput dah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah SWT sediakan kepada manusia. Tapi kalau manusia balik ke hadrat Allah SWT, mana amalanmu? Tak ada. Kenalkah kamu siapa Tuhanmu? Tak kenal. Kenalkah kamu kepada nabimu? Tak kenal juga. Ke mana arah kiblatmu? Tak tahu. Pasal apa? Tak pernah sembahyang. Kiblat kita, kalau kita orang beriman, dia tak payah mulut dah sebut. Dia tak payah ngafal dah. Atas muka bumi ni kita ngapa? Pakai kembur mulut. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Al-Quran kitab kami. Hak tu kita apa? Ni duduk dalam alam barzakh sampai ke akhirat esok, mulut tu kan yang apa ni? Hak tu kan jawab tu, dia didiamkan. Hak lain pula jawab. Kiblat mana arah kita? Kaabah, Kaabatuna, ataupun Kaabatun kiblati. Kaabah tu kiblat kita. Semua tu akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Balik kita tidak membawa sesuatu amalan yang Allah SWT suka. Agak-agak kita boleh lepas dengan Allah SWT esok. Jadi itulah sebabnya, bukan sekadar pengucapan sahaja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hak kita ucap tu. Tapi pengarang kitab kita ni nak bawa kita lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita yakin bila mana kita melaksanakan sesuatu amalan dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT, bukan paksa-paksa. Dia buat secara kenapa? Sebab mengetahui inilah merupakan perintah Allah yang mesti aku laksanakan, dan dia buat sungguh-sungguh. Maka Allah SWT sedia untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Kebaikan ni tuan-tuan, bukan macam tafsiran ataupun andaian kita. Zaman akhir ni, orang tengok, orang nilai bahagia tu dengan mata benda dunia kan. Banyak kereta, rumah besar, banyak duit, harta, apa ni orang kata,
keluasan dari sudut pimpinan dan sebagainya, ada pangkat, ada jawatan, jadi orang penting dalam sesebuah organisasi dan sebagainya. Oh, waktu pada gambaran manusia pada hari ini kan. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang telah pun disebut oleh para alim ulama, bila mana kita mampu dan bersedia untuk melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tuntut dua je. Dua je Allah Subhanahu Wa Taala tuntut. Yang pertama tuntut supaya kita buat, dan yang kedua tuntutan supaya kita tinggalkan. Itu je dua. Inilah jalan kebaikan, inilah jalan keburukan. Ini jalan syurga, ini jalan neraka. Maka pilihlah. Bagi orang yang punya hati dan pemikiran ataupun minda yang waras, dia akan sebut Allahu Rabbi, Allah Maha Besar. Sebab tu bila mana kita melafazkan zikrullah, melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ingat balik tanggungjawab kita kepada Allah. Itu cara dia. Jadi kita nak buat kerja, nak duduk bismillah, nak bangun bismillah, nak makan bismillah, selesai makan bismillah, nak minum bismillah dan sebagainya. Mana setiap masa itu ada kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan itu akan ada. Bentuk-bentuk kebahagiaan itu bukan datang dalam bentuk wang ringgit, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebahagiaan itu rasa seronok kita beribadah, rasa nak tambah lagi. Selain daripada perkara-perkara fardu yang kita buat, nak tambah lagi. Nak berjaga malam. Untuk apa? Baca Quran. Nak berjaga malam untuk bangun qiyamul lail. Kita cuba. Dalam seumur hidup ni, try lah kita buat. Takkan sekali pun tak boleh tau. Maknanya umur 70 tahun sekali dah pernah pergi qiyamul lail. Takkan sampai macam tu dah. Jadi insya-Allah saya yakin tuan-tuan muslimin, muslimat, ayahanda serta bonda yang yang berada dalam masa ini, insya-Allah dapat kita sama-sama laksanakan. Baik. Jadi bila mana kita menyedari bahawa semua perkara itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat macam hak kita. Allah suruh kita jaga muka bumi ni ataupun kehidupan di dunia ini, jagalah dengan agama. Tu dia. Jaga dengan urusan agama. Jangan kita pisah dengan agama. Hebat mana pun, tinggi mana pun kedudukan kita, jangan sampai kita lupa kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang kalau kita ni lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tutup hati kita, dan Allah tutup mata ataupun penglihatan kita dan pendengaran kita, saat itu tak boleh nak buka dah. Tutupan yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Dia bukan macam kita ni hak barang-barang tutup dengan gang 2 sen. Ataupun gang gajah tu pun boleh buka ke? Ni tutup rapat dah. Dah boleh nak buka dah, dah boleh buka. Kamu melihat kamu melihat atas muka bumi, tapi bila mana di akhirat ni kamu dibutakan. Tak nampak. Kenapa? Mereka bertanya kepada Allah SWT. Ketika mana kami di dunia dulu, kami orang-orang yang melihat. Kenapa pada hari ini kami ni tak nampak apa-apa ya Allah di hari kiamat? Allah kata, itulah kerana kamu melupai aku. Jika mana kamu berada di alam dunia dulu, Allah suruh kita ingat kepada dia, kita buat main-main. Kita buat dunia ni macam hak milik kita. Tak sedar. Seolah-olah tak ada mati. Seolah-olah tak ada persoalan. Dalam kubur persoalan dah. Dekat akhirat kena tanya lagi. Berhadapan dengan Allah SWT pun kena tanya lagi. Tak takut ke? Tak takut sekarang. Ambil, tak takut sekarang. Esok kena lah. Tak. So jaga-jaga. Hidup atas muka bumi ni bukan nak suruh kita galak sepanjang masa. Ni nak galak pula ni. Katanya 20/2 2024. Dah buat konsert muzik. Orang tengah-tengah dekat nak pergi ke Ramadan, sambut hari yang besar, dia boleh buat konsert muzik. Galak sepanjang masa. Bila masa orang tak ada galak ni? Tunggu saat mati. Berkabunglah anda. Pakai juguk benda putih hitam.
Bukan nak kata Allah dah. Itu hak dia lah. Nah. Adakah manusia ini sampai saat kematian baru dia nak berhenti galak tu? Baru dia nak ingat Allah SWT? Saat mana badan tu terkujur kaku, terbaring dah, barulah nak sedar, oh ruginya dok mari surat idaman bayu. Ruginya dok pergi masjid. Ruginya dok baca Quran. Ruginya dok pergi halaqah-halaqah pengajian. Ada halaqah pengajian lagi sama. Enggak nanda. Bukan sini, tempat lain. Nah. Jadi yang ni urusan ni adalah untuk memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita ini merupakan manusia di bawah takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai malaikat Israel, ambil nyawa dia. Dah, tu. Ya. Jadi bukan hak milik kita. Bila mana Allah SWT kata, ambil. Dah. Kita pun dalam keadaan yang kalau tak bersedia, dalam keadaan banyak dosa, Allahu Akbar. Dah, ruginya kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ya, pengarang kitab kita ini nak kita sungguh-sungguh kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang dikatakan Tuhan kita Maha Besar. Nah, saranan-saranan daripada baginda Rasulullah SAW diambil sebagai satu pengajaran untuk kita lalui kehidupan kita ini supaya kita molek perjalanan sampai ke alam akhirat. Nah, ya, jangan buat peleceh dengan agama. Nah, para rasul datang kepada umat manusia nak menyampaikan Islam kepada manusia. Habis dah zaman kerasulan, naik pula Khulafa' Ar-Rasyidin. Habis zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, naik pula zaman para alim ulama. Dan para alim ulama nak menyampaikan kepada kita ilmu-ilmu pengetahuan supaya kita dapat menghindari kejahilan. Bagi golongan yang mengambil peluang ini dapat ilmu pengetahuan, alhamdulillah. Nah. Na'udzubillahi min zalik, minta jauh daripada Allah SWT. Kita tak ada ilmu, tapi kita ni nak buat macam orang tu yang ada taraf ulama. Nah. Tak ada ilmu, ya, tetapi orang kata dia sombong dengan kebijaksanaan yang dia ada. Nah, aku bijaksana. Ulama awak mari kata-kata aku tikah sama. Dia mari tingkah, tahu tingkah. Tingkah ni lawan lah. Tak terima ulama ni. Dia bukan ulama. Dan macam mana nak disebut ulama? Oh, mesti melalui proses-proses tulis tesis dan sebagainya. Berjumpa dengan doktor, profesor itu, profesor ini, barulah jadi ulama. Itu tanggungjawab pelajar. Kan pelajar kan? Bila cikgu suruh buat latihan, kena buat latihan. Itu pelajar. Masalahnya ilmu ni bukan Allah SWT, ya? Maknanya bukan semua dapat. Bila mana Allah SWT kata adanya insan-insan yang boleh mewarisi keilmuan yang disampaikan secara turun-menurun ataupun berterusan, maka ambillah dia sebagai tempat dan permata untuk manusia. Ini permata manusia dihentam, permata manusia dicemur. Ulama-ulama yang ikhlas kepada Allah SWT nak menyampaikan ilmu kepada kita, nak menyelamatkan kita daripada menjadi penghuni-penghuni azab Allah SWT, dikatakan orang-orang yang tidak ada nilai dalam masyarakat. Dan macam mana hak nilai masyarakat? Angkat orang-orang yang jahil. Dah, ya. Faftahu bi ru'usihim. Maka mereka berfatwa bukan kerana nas, bukan kerana ilmu. Bi ru'usihim, dengan akal mereka. Dia main logik, dia main akal. Sebab tu akal hak tu pun hak siapa? Hak milik Allah. Semua kita pusing balik gitu je. Nah, akal kita ni hak milik Allah. Penglihatan kita ni hak milik Allah. Pendengaran kita ni hak milik Allah. Suara hak kita boleh malam ni. Hak milik siapa? Hak milik Allah. Nah, semua itu kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah sedap. Nah, bila tanya sedap suaramu mak? Dah, bagus suaramu. Nak jawab dia. Tengok abang kaki siapa?
Tengok kaki. Hak bunyi suaranya manusia. Ni suara ikut lidah. Tengok kaki. Buat benda. Dah. Dah, gitulah. Jadi nak jawab apa? Oh, bagus awak mak. Bagus awak mak teh dan sebagainya. Nak jawab apa? Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, ini adalah kelebihan daripada Allah. Ataupun dalam bahasa Arab ni mudahnya, hadza min fadli rabbi. Boleh? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan kelebihan yang Allah SWT kurniakan. Mudah-mudahan kamu akan dapat juga perkara ni. Nah, gitulah. Maknanya cantiknya Islam, orang doakan kita doakan kepada sahabat kita dengan yang baik juga. Nampak? Islam mengajarkan yang demikian. Bila mana kita memahami hidup kita atas muka bumi ini tanpa orang kata tanpa kita bawa balik sesuatu pun melainkan amalan-amalan, maka kita bersiap sedialah untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik, bukan untuk Allah tetapi untuk diri kita sendiri, ahli keluarga kita, masyarakat tetangga kita, sahabat-sahabat lain kita. Mudah-mudahan kita nak semua daripada setiap ahli qaryah kita ni di idaman Bayu, semua dapat kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Islam. Nampak? Syarat dia kena kembali kepada agama Allah dan bersedia untuk kita sama-sama menuruti jejak langkah baginda Rasulullah SAW dalam melaksanakan Islam, dalam kita mengangkat darjat umat masyarakat Muslim supaya Muslim ini kembali melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam. Itu je. Barulah selamat daripada fitnah-fitnah yang berlaku sekarang ni. Fitnah di antara pertemuan iman dengan kekufuran. Mana kita nak ikut? Jadi kita pilih sini. Allah bagi jalan dah. Kan? Sabila imma syakiran wa imma kafura. Jalan itu dah ada dah. Jalan itu pun dah dibentangkan kepada kamu. Sebelum kamu melalui perjalanan itu, ada tak dibagikan nasihat? Ada tak diberikan panduan-panduan macam mana nak melalui kehidupan ini? Ada tak? Ada. Jadi manusia ini dapat panduan daripada siapa? Daripada para rasul, daripada ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kepada kita. Nampak? Itu dia. Nak selamat belaka ni. Yang kita minta dengan Allah SWT supaya kita selamat belaka ni. Tak kira lah usia yang muda, usia dewasa, sehinggalah kepada orang-orang yang lanjut usianya. Semua dapat kebaikan-kebaikan. Kita doakan bersama. Jadi itulah di antara perkaranya, bila mana kita menyedari hidup aku ni sekejap je. Apa aku dapat ni pun bukan harta aku semua. Dalam harta aku tu itu adanya harta orang lain juga. Apa yang menjadi harta kita? Harta kita yang kita sedekahkan kepada orang lain. Itu harta kita. Harta yang terlepas dah, kita makan, habis. Makanan itu selesai. Jadi najis. Ada ke tak harta? Tak ada dah, habis dah. Itu kita makan. Tapi kalau nak harta yang berkekalan, harta yang baik, berterusan punya sahamnya, kita laksanakan sesuatu perkara yang kita kata perkara kita buat tu boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, dan kita nak mengambil pengajaran-pengajaran daripada Rasulullah SAW melalui sifat dan budi bicara serta tata cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Guna tata cara pula orang ni. Dia keluar juga. Bukan tata kelola. Bukan tata kelaut, tapi tata cara. Maknanya bagaimana Rasulullah SAW nak menguruskan hidup. Kita tengok kehidupan baginda. Buat sesuatu yang baik, insya-Allah akan berterusan. Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi sebagai kesimpulan, apa yang disebut di awal mukadimah kitab ni untuk yang tajuk tanggungjawab ni, marilah kita sama-sama bermuhasabah balik. Kita ingat balik bahawa apa yang Allah Subhanahu Taala bertanggungjawabkan kepada kita ini, kita buat dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan adanya pembelaan Allah SWT di yaumil mahsyar nanti. Kerana ikut pada amalan, macam kita dah biasa maklum kan, amalan kita ni tak bawa sangat kepada syurga, tapi yang memasukkan kepada kita kepada syurga tu ialah rahmat Allah SWT. Persoalannya, kalau tak ada amalan,
Nah, kalau tak ada amalan, kita kata amalan itu tak bawa pun nak masuk ke syurga, semuanya daripada rahmat Allah SWT. Kalau dengan asbab Allah SWT rahmat kepada aku, walaupun aku jahat, aku dapat aku masuk syurga. Itu persoalan-persoalannya. Kalau kita ni tak buat amalan langsung, agak-agak dapat tak nak masuk syurga Allah? Malu ke tak nak masuk syurga Allah? Ke kan? Allah tak pandang pun kita. Tak. Bahkan ketika mana sebelumnya Allah SWT jemput kita berhadapan dengan Allah SWT, ni Allah tengokkan ni, ini panji-panji Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang ni panji yang dibawa oleh orang munafik, Abdullah bin Ubay. Hak ni Abu Lahab dan sebagainya. Mana kita nak duduk? Ketika itu Rasulullah panggil ummati, ummati, ummati. Hak mana jadi umat Rasulullah akan kenal. Nah, kita pun mengaku aku umat juga Rasulullah. Rasulullah tengok atas bawah, aku tak kenal. Pasal apa? Tak ada tanda pada tubuh kita. Tapi kalau orang yang ada amalan dan dia tak lupa kepada Rasulullah SAW, sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, orang ni duduk satu kumpulan, orang ni lah umatku. Nah, akan dipelawak oleh baginda Rasulullah SAW, minum air telaga Kausar. Oh, seandainya. Nah, sekali minum tak akan haus selama-lamanya. Nah, baru kenal. Oh, barulah kita tahu aku ni tak jadi umat Nabi Muhammad rupanya. Nah, sebab hari ni tafsiran orang dia sebut bila jadi umat Nabi Muhammad selepas mana kewafatan baginda Rasulullah SAW, semua umat Nabi belaka. Tapi nak dapat title, nak dapat label untuk jadi umat Nabi Muhammad bukan semudah ABC. Abu Jahal untuk zaman Nabi, tapi tak dapat pun syafaat daripada Rasulullah. Firaun zaman Nabi Musa, nah, dia kata dialah Tuhan, tak dapat juga syafaat daripada Rasulullah. Nah, pasal apa? Sebab dia tidak ada iman. Jadi Allah SWT beri kepada kita ni tuan-tuan, nah, muslimin muslimat ayahanda serta bonda sekalian, iman. Nah, kita pegang betul-betul iman, dan kita carilah, ya, orang-orang yang boleh memberikan pengalaman-pengalaman kepada kita yang baik-baik untuk menyampaikan, ya, perkara yang baik. Nak kita jadikan sebagai contoh dan teladan, insya-Allah SWT. Ya, jadi sekadar itu aku qauli hadza astaghfirullah azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mazlumin fi Palestin wa fi Malaysia wa fi anha'il alam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.